Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Apa maksud sebenarnya syarat bersatu? Jom kita mengimbas kembali kenyataan Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin mengenai syarat Tan Sri Mahyadin Mak Yassin kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9 berhubung akuan bersumpah atau SD Perikatan Nasional. Dalam konteks kes yang berlaku sekarang, pada hemat saya bagi membolehkan Yang di-Pertuan Agong menggunakan budi bicaranya untuk melantik seorang bakal Perdana Menteri atau PM yang pada kepercayaan baginda mendapat keyakinan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Adalah penting sokongan ahli-ahli Dewan Rakyat dalam bentuk apapun, misalnya SD kepada bakal Perdana Menteri itu wajib bersifat muktamad dan konklusif, tidak boleh bersyarat. Dalam undang-undang, khususnya undang-undang kontrak, jika ada mana-mana klausa yang mengandungi kata-kata seperti tertakluk kepada atau dalam bahasa Inggeris subject to, maknanya ia sebuah kontrak yang belum lagi bersifat muktamad, maka ia tidak boleh dikuatkuasakan secara sah, kata bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin. Dalam hubungan ini, Hanifah membangkitkan ayat Mahyadin di perenggan ke-6 yang dikeluarkan oleh media rasmi Presiden Bersatu itu bertarikh 19 Ogos 2021. Selaras dengan prinsip Perikatan Nasional untuk mempertahankan kerajaan yang berintegriti, suka saya menegaskan bahawa sokongan PN kepada YB Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga naib Presiden UMNO adalah bersyarat, kata Mahyadin dalam kenyataannya. Mahyadin juga menekankan sekiranya dilantik sebagai Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong Ismail Sabri, mesti memastikan anggota kabinetnya terdiri daripada individu yang berintegriti, amanah dan bebas daripada sebarang pertuduhan jenayah mahkamah. Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan beliau juga mestilah meneruskan amalan menghormati prinsip pengasingan kuasa, melindungi kebebasan badan kehakiman dan menjunjung konsep raja berperlembagaan, tegas Mahyadin. Hanifah berpendapat kenyataan media Mahyadin sebagai Presiden Bersatu dan Perikatan Nasional itu sudah tentu mengikat paling kurang seluruh ahli Parlimen Bersatu. Jikapun diandaikan tidak mengikat para ahli Parlimen parti-parti lain dalam Perikatan Nasional, logiknya bagaimanakah Yang di-Pertuan Agong boleh melaksanakan tugas dan fungsi perlembagaannya seandainya sesuatu sokongan itu mengandungi unsur-unsur tidak jelas seperti ianya sokongan bersyarat dan tidak muktamad, soal Hanifah. Bagaimanapun akuan bersumpah bersyarat Mahyadin itu masih diterima oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah. Namun ia tidak bermakna Ismail Sabri boleh melantik sesiapa sahaja ke dalam kabinetnya tanpa mempertimbangkan aspek integriti ahli Parlimen berkenaan. Hakikatnya, jika Mahyadin benar-benar ikhlas mahu kerajaan yang berintegriti, amanah dan bebas daripada dicemari oleh sebarang pertuduhan jenayah mahkamah, beliau tidak patut menyokong gerombolan yang ada figura terbabit. Namun itulah yang Mahyadin lakukan walaupun beliau memberitahu satu dunia tidak mahu bersubahat dengan kleptokrat. Malangnya Mahyadin sendiri ingkar titah Yang di-Pertuan Agong sehingga senyap-senyap merungkai ordinan darurat tanpa perkenan baginda, lantas meletakkan beliau sebagai seorang yang boleh dipersoalkan dari segi integriti dan amanah. Rakyat ditipu dengan sandiwara peletakan jawatan yang tidak memberi makna apa-apa. Kini rakyat berhadapan dengan pelaku-pelaku kerajaan gagal ini dengan baju yang sedikit berbeza kerana peranan gerombolan kleptokrasi akan lebih menonjol. Lebih malang lagi, kerajaan ini disokong oleh penunggang agama yang berteriak menolak kleptokrasi tetapi berpelukan dengan mereka. Ketua Dewan Ulama PAS Pusat DUPP Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh ketika mengulas mengenai peletakan jawatan Mahyadin berkata bahawa pihaknya menyambut baik ketegasan pengerusi Perikatan Nasional itu untuk sesekali tidak berkompromi dengan kelompok kleptokrat yang cuba untuk mengganggu gugat proses pentadbiran negara serta menginginkan berlakunya penyalahgunaan kuasa. Inilah yang dikatakan cakap tak serupa bikin. Lalu syarat bersatu yang disokong PAS itu cuma menjadi umpama hantu raya tidak bertuan yang berkeliaran sambil mengusik di sana sini untuk menjejaskan kestabilan kerajaan yang diterajui Ismail Sabri. Seolah-olah akan terjadi tit for tat.